Malam ni saya nak cerita benda-benda motan. Faham motan? Orang Negeri Sembilan ni dia pandai cakap orang putih lebih daripada orang putih. Orang putih kobak important. Orang ni sampai Negeri Sembilan motan dia panggil, kan? Sesedari yang saya masih sekalian, na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Wa astaghfirullahalazim wa astaghfirullahalazim. Kepada semua pimpinan yang masih berbaki, ibu-ibu, ayah-ayah yang masih meminjamkan telinga untuk mendengar perkara-perkara penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan. Malam ini saudara, tak lama lagi kita ada dia perjuangan dalam politik ni, dia ada tempoh peperiksaan. Kalau kita sekolah pun dia belajar sampai satu peringkat, nak tengok kau ni pandai tak pandai belajar ni, kan. Jadi dia ada peksa dia. Jadi belajar ujung SPM. Daripada SPM tu tengok berjaya tak berjaya masing-masing. Samalah kita macam sekolah, apa namanya ni, orang politik. Kita kempen terang pada rakyat, hujung sekali ada pilihan raya. Pilihan raya Negeri Sembilan akan berlaku pada 12 hari bulan 8. Tahu ke tidak? Tahu ke tidak? 12 hari bulan. Tapi soalan dah bocor. Soalan bocor, maksud saya apa? Lawan kita dah tahu siapa. Mereka dah bagi tahu lawan kita. Kita mula-mula, betul Negeri Sembilan ni saya bagi tahu, ini bukan negeri Pakatan Harapan. PH tak kuat Negeri Sembilan, saudara. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu, apa namanya ni, mereka PKR ni buat mesyuarat pun sampai sekarang tak cukup quorum, tak kuat. Negeri ni negeri UMNO. Saya bagi tahu saudara, negeri ni masih UMNO kuat. Sebab tradisi, sakit perut jumpa ketua cawangan, nak kahwin anak jumpa ketua cawangan, anak nak masuk universiti jumpa ketua cawangan. Betul ke tidak? Kita pun comel, siapalah macam manalah bentuk calon UMNO ni, kan. Dia pun bagi tahu kita mula-mula. UMNO bagi tahu kita akan hantar muka baru. Oh, kita dah comel, macam manalah bentuk muka baru tu, kan. Berkopak ke bertanduk ke dia, kan. Sekali saudara, semalam dia pun isytihar calon. Muka baru dia saudara. Siapa dia? UMNO pun UMNO untuk tarik jaga veteran UMNO jangan lari. Dia lantik siapa pengerusi veteran UMNO? Isa Samad. Manusia yang menjahanamkan Felda Ghanap, saudara. Isa Samad ini, saya bagi tahu saudara, Isa Samad ini dia orang sebab silau lampu, orang mana, kan. Kita ni bila lampu ni comel-comel, kan. Kita biasa bersyarah dalam golap daripada marin, kan. Siapa nama tadi? Isa Samad. Isa Samad ni saya nak bagi tahu saudara, manusia yang bergelar banduan tertangguh. Pada tahun 2021, Mahkamah Malaysia telah menyatakan Isa Samad sahih curi duit Felda. Isa Samad sahih samun duit Felda. Bukan kita cakap, Mahkamah Malaysia cakap. Dia dihukum penjara 6 tahun. Dia disuruh pulangkan balik duit Felda 15 juta. Lepas tu dia pun main. Sekejap bila kita jadi kerajaan, Isa Samad pimpin Hamzah. Turun naik pejabat Hamzah. Ni turun naik. Saya nak bagi tahu saudara, tak ada orang layan Isa Samad. Akhirnya balik semula kepada UMNO. UMNO angkat dan nak jaga dia. Syarat dia saudara, dia letak apa? Isa Samad kena kepung orang UMNO supaya orang UMNO boleh undi dan memastikan PH, memastikan BN menang. Apalah tajuk itu, tak apa, itu
selingan, tumpu sekejap, kan? Saudara, maknanya apa? Saudara undi nanti untuk pastikan Isa Samad tak masuk dalam penjara. Diumum pula lagi calon, kita pun tengok calon Ketua Wanita UMNO. Orang dalam Felda semua orang tahu Rosmah Mansor Felda Malaysia siapa? Bibi, bini Isa Samad. Ni file banyak ni, nak dedah satu-satu kan. Bibi dilantik sebagai calon muka baru Juasih. Anak Isa Samad, tak cukup anak Isa Samad, Najib Isa, timbalan ketua bahagian UMNO Podison, dilantik untuk jadi calon di Bagan Pinang. Tak ada muka lain ke UMNO? Ketua cawangan UMNO, ketua jawatan kuasa UMNO, mana pergi? Semua tak ada maruah. Kamu angkat perompak untuk kamu lepaskan. Kerana itu kita kena berfikir, pilihan gaya ini pilihan gaya maruah. Saudara bayangkan di Bagan Pinang, kawan-kawan kita juga, Don ni siapa nama penuh dia? Wakil Rakyat UMNO, Tun Khairuddin. Bagan Pinang, orang Podison kenal Tun Khairuddin, nama dia Don kak. Orang bapak mentua saya Nazir Masjid Teluk Omang. Saya pernah lawan. Lepas tu ada orang bunyi Cikgu Bat ni mungkin tanding Bagan Pinang. Bapak mentua saya tanya saya, apalah kau nak lawan Don tu pula? Dek kan Wakil Rakyat UMNO ni bagus, Don kena terajang. Akhirnya untuk letak anak Isa Samad di Bagan Pinang. Saudara ingat, orang UMNO nak diam, orang UMNO bodoh, orang UMNO tak cerdik, orang UMNO tak ada maruah, orang UMNO juga Melayu yang ada maruah. Saudara, dulu ni lengging, ni tempat bos jebat. Ni ketua pemuda UMNO Somban ni, kawan saya. Dulu marinlah, ada letak jawatan. Dia ni pun saya polik. UMNO kalah 2008 boleh, dia berlawan, dia ambil orang lain tak nak jadi ketua muda, dia jadi ketua muda UMNO. Ketika UMNO kalah, UMNO dah jadi kerajaan, dia keluar masuk PAS pula. Tak faham saya kan. Tapi persoalannya saya tanya dia kenapa? Saya tak boleh. Daripada kecil saya tahu DAP itu sangat jahat, musuh pada Melayu. Hari ini Zahid jadi kuda tunggangan DAP, UMNO ditunggangkan. Saya tak nak jadi kuda, saya nak jadi bangsa Melayu yang ada maruah. Lengging, selama ni lengging. Saya nak bagi tahu saudara, Parti Amanah Negara PAN, Parti Mat Sabu, Parti Amanah ini dia ditaja oleh DAP kutip kawan-kawan PAS ni kan, tubuh satu parti Amanah. Selama ini Amanah ini sebagai sayap Melayu DAP, sodap DAP kudokan. Tapi tiba-tiba bila ada UMNO, saudara, DAP tengok sodap lagi kudo UMNO ni kan, daripada kudo Amanah. Diterajangnya Amanah daripada lengging. Anthony Lok cakap apa? Anthony Lok kata kepada semua orang, termasuk orang UMNO, kursi yang dimenangi tidak akan diberi kepada UMNO. Kursi yang menang, parti itu harus wakili kursi tersebut. Betul atau tidak? Itu maksud dia tengok UMNO ni sodap ke tak sodap jadi kudo ni kan. Dia tak pasti. Bila dah sodap kudo di UMNO, dia terajang Amanah. Amanah menang di lengging, saudara. Amanah menang di lengging. Dia terajang Amanah, dia letak UMNO. Sebab apa? UMNO lagi sodap jadi kudo. Saudara, mereka sedang huru-hara ni. Itu dalam UMNO. Bertempu MCA dengan MIC tak payah cerita lah. Sebab apa? Tak ada kursi. Tak ada kursi. Saya Patiban, Cikgu Patiban, Ketua MIC Selangor, 2 minggu lepas datang jumpa saya.
Ketua MIC Selangor datang jumpa. Saya kata, Datuk, MIC buat apa? Pilihan raya umum pula tak bertanding. Dia kata tak nak terlibat. Dia bukan umum tak bertanding, MIC MCA tak nak terlibat dalam pilihan raya. Sahabat kita ni, Ketua MIC Selangor, dia cakap, cikgu, saya orang politik, tiba pilihan raya, kita tak boleh duduk diam, takkan mau main lato-lato kan? Kita mesti mau politik. Jadi apa cikgu kata? Dia kata start penamaan calon, satu-satu cawangan MIC di Selangor dan Negeri Sembilan akan dibubarkan dan bersama dengan Perikatan Nasional. Maknanya sana beramuk dah. Dalam UMNO Barisan Nasional ni beramuk dah, saudara. So tengok dia steady kan, dia dah beramuk. Semalam pengumuman calon berterabur daripada semua tempat. Kemudian apa berlaku dalam kawan kita di Pakatan Harapan? Ini semua kawan-kawan saya dalam PKR main. Anwar Ibrahim dalam penjara, kita potong tali uri, tali pusat, kita potong, kita yang tanam uri Perhati Keadilan itu. Saudara, antara wakil rakyat keadilan yang performance KPI paling baik, siapa dia? Adalah YB Ravi, iaitu Adun Seri Tanjung. Saudara tahu atau tidak, YB Ravi telah digugurkan hanya kerana apa? Hanya kerana dia bersama dengan Datuk Dr. Rafai Adun Ampangan mendedahkan rasuah yang pernah terlibat dengan Menteri Besar. Ravi gugur. Apa nama, Michael Yek pun gugur. Semua telefon saya. Sebab ini semua saya dah jumpa beberapa bulan lepas. Saya dah jumpa. Saya kata, contohnya YB Rafai kan, saya panggil dia abang. Bang, samalah dalam Perikatan Nasional. Dia katakan saya, tak, kita teguh bersama keadilan. Abang calon tak calon? Saya jadi calon. Mana abang tahu abang jadi calon? Abang lawan MB, dedah dekat media sebagainya, abang boleh jadi calon ke? Dia kata apa? Dia kata dengan saya, kali ini lain, Anwar Ibrahim dah janji dengan abang. Dia kata. Saya kata, saya tahu golak saya kata, abang kona tak Anwar Ibrahim tu? Saya kona. Abang kenal tak Anwar Ibrahim? Anwar ni bapak kepada segala munafik. Berjanji, dia tipu. Ini penipu besar. Dan hari ini ternyata Rafai pun gugur daripada calon Ampangan. Budak-budak dia dah menggelintat dah telefon kan dah mula, siapa calon Ampangan kita nak sokong ni, siapa Perikatan Nasional kita nak sokong ni. Sebab saudara, Rafai kena tipu dengan Anwar Ibrahim. Minggu lepas buat, siapa orang Ampangan sini? 2 minggu lepas Rafai buat pelancaran jentera pilihan raya. Betul tak betul? Dia dah siap poster, saudara. Kasihan, menangis bucu katil kawan tu. Menangis bucu katil, menggugu-gugu. Bukan saya faham, ini kawan saya Dr. Rafai. Bukan soal jawatan, tapi soal maruah. Kau nak keluarkan orang, beradablah bercakap. Tapi Anwar Ibrahim ni memang penipu. Wakil rakyat dia, esko dia pun dia tipu. Ini kan pula rakyat biasa, saudara. Dan Rafai, kesilapan besar Rafai apa dia? Dia telah mendedahkan dan dia buat kenyataan media, ingat betul-betul, iaitu Aminuddin rasuah. Sebab apa? SPRM dah datang ke Negeri Sembilan, sita pejabat Yayasan Negeri Sembilan. Yayasan Negeri Sembilan ketika itu diketuai oleh Datuk Ghazali. Budak nama Ghazali ni saudara bukan Datuk, dia pembohong, dia Datuk. Yang tangkap dia Datuk tipu siapa? Istana ni cerita semua orang tahu. Istana tangkap dia Datuk tipu. Tapi macam mana Datuk tipu?
boleh duduk Yayasan Negeri dalam program-program kerajaan negeri guna nama Datuk. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab setiausaha kerajaan negeri tak buat tapisan keselamatan. Tahu atau tidak, semua orang nak kojor kerajaan peringkat tinggi perlu ada tapisan keselamatan. Sekolah kau ni betul tak betul, kau tipu ke tidak, lulusan kau tipu ke tidak, pangkat kau tipu ke tidak, pengalaman kau tipu ke tidak. Tapi persoalan dia, kenapa dia tak lalu proses keselamatan? Sebab dia kawan Aminuddin, dia kawan Menteri Besar bawa. Setiausaha kerajaan negeri dah cakap apa? Betul lah kan semua. Saudara, balak kaut, pasir kaut, tanah kaut, semua kaut, sampai jahanam Yayasan Negeri Sembilan. SPRM datang, saya buat laporan dan saya bagi tahu ni pemuda UMNO, saudara. Ketika dia pemuda UMNO, saya bagi dia dokumen. Nah, jebat kau pergi report sekali, pemuda UMNO pun buat report. Saudara, SPRM datang. Sebab kita tahu kita ni lalak apa nyamuk koci. Dia suruh ketua pemuda UMNO bahagian Somban buat report sekali. SPRM pun datang. Pejabat pejabat Yayasan Negeri Sembilan kena sita. SPRM pergi pejabat Menteri Besar dah terkencing pada ketika itu. Menteri Besar dah takut. Saudara, Datuk tipu tu, Datuk Ghazali lari hilang sampai hari ni. Tiba-tiba semua kes SPRM diam. Sebab apa? Datang seorang manusia nama Nazri Kasim. Saya tak tuduh kerana dia datang atau senyap, tapi masa tu sama. Dia datang, dia duduk tempat Datuk Ghazali tipu tu, dia jadi pengarah yayasan. Dia duduk pula JLC mewah, Negeri Rockstone dan sebagainya. Dia bukan orang keadilan. Orang keadilan pun tak kenal dia. Tapi saudara, kes tiba-tiba diam. Saya pun pelik. Kenapa ni kita dah tekan, tiba-tiba diam kes ni. Akhirnya saya sidik-sidik, rupanya adik ipar Azam Baki, Nazri Kasim tu adik ipar Azam Baki. Saya tak pastilah kebetulan atau tidak, tapi dia datang, semua kes rasuah, kes korup terus tutup. Saudara saya hormati sekalian, kerana itu saya simpan saudara fail tinggi ni. Saya simpan fail tinggi. Anwar Ibrahim dah susun Nazri Kasim ni jadi ketua bahagian keadilan Seremban, ketua cabang Somad. Nazri Kasim ni orang keadilan, dengar. Nazri Kasim betul tak dah tekan nak jadi calon ampangan, nak ganti Menteri Besar. Tapi bila saya umum, saya terus tag Anwar Ibrahim. Saya hantar pada Anwar Ibrahim, you hantar Nazri Kasim, kita raya tak payah tengok anak bulan. Faham tak? Kita raya tak payah tengok anak bulan, raya confirm. Sebab apa? Fail rasuah yang kita dah ready rembat, saudara. Sebab ketika dia duduk di Negeri Rockstone pun, tahu tak yang jaga kuari-kuari seluruh Negeri Sembilan, Negeri Rockstone, itu pun kita ada file dia. Akhir sekali agak Anwar Ibrahim takut kita raya awal sangat, dia pun Nazri Kasim pun tak ada kursi. Tiba-tiba Aminuddin yang dijanjikan nak jadi menteri di pusat, balik Aminuddin bertanding di Sikamat. Dan dekat ampangan, saudara, dihantar calon daripada luar, wanita yang jentera ampangan sedang protes sekarang ini. Tutup bilik-bilik gerakan. Saudara, huru-hara. Ini doa kita, saudara. Doa-doa orang terinaya. Kamu boleh rancang, kamu boleh susun, kamu boleh buat segala kejahatan, tapi bila Tuhan hantar kehancuran, kamu hancur daripada dalam kamu sendiri. Saudara, kerana itu kita kena ada winning spirit. Mereka tengah lemah, mereka tengah tertekan, mereka tengah menuju kehancuran, tapi kita kena menyatukan pasukan kita.
Kita tak ada pilihan lain. Kita kena bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kena bersama dengan rakyat juga. Kadang-kadang parti ini pun, saya bukan orang parti, saya ahli biasa bersatu bahagian Pod SM. Saya bercakap ini bagi pihak rakyat. Maksud saya apa? Bersatu pun kena bersama dengan rakyat. Jangan harap rakyat dia bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tu kena bersama dengan rakyat. Nak pilih calon, biar calon yang senereh boleh menang kawasan tu. Tanya orang kawasan tersebut. Jangan hantar ambil mana-mana pergi letak, ambil mana letak. Tak boleh. Kan? Yang tak dapat jadi calon pun jangan merajuk. Sebagai manusia, merajuk tu tak apa, sehari sudahlah, hari lain kempen lah. Boleh ke tak boleh? Kita kena satu. Parti kena tanya rakyat, kena bergerak, kena kempen. Kan? Jangan harap ni kita ni masa ni orang Melayu sama dengan kita, orang Melayu sama dengan kita, kita kena menang. Dek kerana nak menang berobot pula, dah mula bagi-bagi siapa esko, siapa menteri besar. Tak boleh. Sabar. Dan zaman Nabi ni kekasih Allah tu, tak kita kok dengan gopren kan, ada lumpur kita baring bagi gopren jalan atas badan, betul tak? Tapi dah dibini belum tentu dia baik macam tu. Zaman gopren, saudara, Nabi itu kekasih Allah. Tuhan tunjuk bila tak ikut aturan, tak ikut disiplin, akhirnya porang pun Nabi pun nak kalah. Porang Nabi pun boleh kalah. Ini kan pula Nabi kalah, ini kan pula kita. Jauh langit dengan bumi nak dibezakan. Oleh kerana itu, satukan kekuatan. Kita mungkin tak ada tenaga untuk menyampaikan kepada semua orang. Malam ini sebagai ahli biasa bersatu, anggota kepada Perikatan Nasional, saya lantik semua orang jadi ejen penerangan. Boleh? Makna tugas kita, tugas kita apa dia? Balik rumah, tolong senaraikan. Okay, kita duduk kawasan mana? Ampangan. Kita duduk kawasan mana? Lengging. Kita duduk kawasan mana? Paroi, kan? Senaraikan berapa ramai saudara mara, kan? Bokeh tunang bekas gepren, tapi yang bekas gepren tu punya senarai bang letak bawah ketok. Tahu kan, bawah lebar tu seat tu, tompek yang kita biasa suruh handphone itulah kan. Yo abang kena suruh handphone. Kan? So, tompek biasa tu. Tapi itu bukan dia. Yang saya nak bagi tahu apa dia? Telefon. Pastikan semua keluar mengundi. Selama ini saudara, kita dah dipijak teruk. Hari ini Majlis Proklamasi Melayu, bukan majlis politik. Saya dah susun ucapan saya nak cerita soal Melayu. Tapi kerana mereka main kotor, ini tempat yang ketiga kita pindah. Ini tempat ketiga kita pindah. Sampai stage tinggi, dia paksa kita stage rendah. Kita nak bagi tahu, kita orang Melayu, keturunan Bani Katurah, kita agama asal kita Jawi. Itu sebab bila Islam datang, kita boleh sambut Islam dengan mudah. Ini bangsa yang menjadi manusia pertama Panglima Awang pusing dunia. Ini Melayu, tak ada takut untuk pertahan tanah Melayu. Dalam lubang pun kita akan jerit. Jangan takut, ini tanah kita. Penganjur saya ni bersyarah tiap-tiap malam. Petang malam program penuh. Selalu penganjur pesan. Semalam kek Gombak, YB Hilman yang topik YB Azmin kek Gombak, dia pesan, Bat, malam ni polis elok berpaku-paku, paku payung, paku paki semua datang. Polis okey, semua polis okey, tapi jangan kau sentuh 3R je, dia kata. Saya kata okey. Saya ambil je mikrofon malam semalam. Tuan-tuan, tajuk pertama saya syarah 3R. Sebab persoalan dia saudara, 3R ini adalah naratif rejim campuran hanat. Tahu hanat tu apa? Harapan,
nasional, HA harapan, NAT nasional, Hanat rejim campuran Hanat. Kan rejim campuran ni, kalau kamu tak usik kalimah Allah, kita bercakap ke? Kita nak cakap ke? Saudara tahu tak isu kalimah Allah ini apa? Ada orang putih, orang bawa balik daripada negeri luar, orang putih datang ke Malaysia, bawa dokumen. Dalam dokumen Kristian itu ada tertera kalimah Allah. Dia saman kerajaan Malaysia. Sebab apa dokumen dia tak boleh masuk? CD dokumen dia tak boleh masuk. Saudara, beberapa ekor dalam DAP telah buat dokumen untuk sokong orang ni. Itu yang lama bicara tu. Lepas tu bila kerajaan ni memerintah, Noor Ibrahim Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dia Saifuddin Nasution Ismail, tulis nota, suruh peguam negara kita tarik kes mahkamah tersebut. Maka media telah menang tanpa berlawan di mahkamah. Tanpa berlawan habis di mahkamah, kalimah Allah boleh diguna. Kita khawatirlah. Ini masalah. Besok orang buka gereja, satu gambar salib, lampu biru, lepas itu ada kalimah Allah pun berlampu biru. Kemudian isu jom ke gereja, saya bawa. Kemudian isu tanah, belum habis kes mahkamah, kamu tarik juga. Tanah hak milik apa namanya ni, TOL ni apa? Hak milik sementara jadi hak milik kekal, daripada leasehold jadi freehold. Pun kes tu tarik mahkamah. Jadi itu hak kita. Kita bising. Bila kita bising, dia kata 3R. Saudara, malam ini saya nak bagi tahu, sahabat-sahabat polis semua, saya bagi tahu, saya faham anggota polis sedang ditekan teruk. Anggota polis saudara sedang ditekan teruk. Ketua polis negara pun sedang ditekan teruk. Saudara, ketua polis negara ni cerdik, orang hebat, tapi saudara dia jadi digelakkan. Kenapa? Bila nak dakwa Sanusi ni satu madai kan, dia langgar semua. Nak dakwa Sanusi, wartawan tanya ketua polis mula-mula petang sebelum tu cakap apa? Kes ini tak habis siasat. Ingat ketua polis cakap, kes tak selesai siasat. Kan? Lepas tu tanya, dah kena dakwa, kena tangkap ke? Tak tahu. Lepas tu kau tangkap dia 3 pagi. Kau menunjukkan keadaan negara ini macam out of control. Ketua polis negara diletakkan dalam keadaan yang serba salah. Sebab apa? Sebab ada kerajaan kakistokrasi yang pembohong, yang dengan orang Melayu, pemimpin Melayu nak tunjuk gangster. Ni Lim Guan Eng, anak Tan Sri Lim Kit Siang, cakap apa? Islam ni kalau memerintah, habis tokong semua hancur. Lim Guan Eng pula bangkitkan apa? Lim Guan Eng yang cakap hancur. Kit Siang cakap apa? 13 Mei bukan orang Cina pun patut jadi Perdana Menteri. Itu 3R. Guan Eng mana? Sampai malam ni bulu roma Guan Eng pun kamu tak berani usik. Dengan Cina DAP kamu takut, dengan orang Melayu kamu nak tunjuk gangster. Kita nak kena diam ke? Sekarang kita tak boleh diam dalam kerajaan seperti ini. Kamu himpit. Kena ingat, orang Melayu berbudi bahasa, orang Melayu ada pantunnya, orang Melayu ada budayanya. Tapi kalau kamu himpit Melayu akan bangkit, humban kamu ke jauh-jauhnya. Saudara, saya ada warrant tangkap. Itu sebab sahabat yang ikut saya, dia nampak je polis, dia yang comel, cikgu polis. Cikgu polis, dia tahu saya tu polis kan. Kes saya, saudara, kes saya 4 minit yang terakhir, dengar betul-betul. Saya berucap di Pekalan Cepa, Kelantan. 9 laporan polis dibuat ke atas saya.
Kerana ucapan saya di Pekalan Cepa, saya berucap apa, saya sebut dengan jelas tanpa bertapis. Jokowi datang ke Malaysia, Anwar Ibrahim dan Jokowi duduk atas pentas. Anwar Ibrahim tanpa selindung menyebut, dia sebut apa? Dia sebut was being instruct. Saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Itu satu. Dia cakap, dia sebut, kalau dia Perdana Menteri Pakistan, dia dah mati kena tembak tau. Untung dia Perdana Menteri orang Melayu. Orang Melayu ni kena konceng, lucun dah basah dah kan. Kuyup dah orang Melayu ni. Cuba tanya, apa khabar? Khabar baik, kata kan. Dia dah terlatih. Orang Melayu ni ada budaya. Antara budaya Melayu apa dia? Kan? Lepas semayang jenazah, kan? Tuan-tuan, apa tuan-tuan tengok ke atas jenazah ini? Baik. Keadaan jenazah ini baik. Yang tukang jawab baik tu tak tengok pun jenazah tu dah, kan? Tapi tak apalah, tu budaya Melayu. Saudara, kalau di negeri saya bukan suruh tembak Anwar Ibrahim, tapi soal saya ialah kalau di negara lain dia dah kena tembak. Kedua, dia dan Jokowi dah cakap, kami dah selesaikan tanda tangan dokumen 18 tahun masalah Malaysia Indonesia selesai. Saudara, Malaysia ada Google krisis 18 tahun Malaysia Indonesia. Kita akan tengok apa? Ambalat. Sebab 18 tahun inilah semua krisis boleh selesai. Tapi ambalat, saudara, N6 dan N7, lombong minyak paling mewah dalam dunia, N6 dan N7, saudara, kapal porang kita pernah buka senjata nak bertembak. Dah berlanggar pun. Ketika tu Rais yatim, Tan Sri Rais jadi menteri luar, terbang untuk ke Indonesia nak selesai. Dah berlanggar dah pun. Kapal kita pergi langgar kapal Indonesia. Jangan main-main, tentera kita berani, kan? Kamu selesai. Macam mana 18 tahun tak selesai? Anwar Ibrahim baru naik 6 bulan ketika itu selesai. Macam mana kamu runding? Dia lepas tu tanya dalam parlimen. Dalam parlimen Anwar jawab, kita tanya apa isi perjanjian. Mana ada selesai? Anwar Ibrahim ni kan biasa tanya lain jawab lain, kan? Dia tanya apa isi perjanjian. Dia kata, mana ada semua selesai. Yang tak selesai pun banyak. Contohnya ialah daratan. Di Ambalat ni, darat paling dekat ialah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik tak selesai, dia kata, sepadan darat. Okeylah. Tapi Pulau Sebatik bukan 18 tahun. Pulau Sebatik daripada tahun 1963, ketika pembentukan Malaysia, situ dah gaduh dah sepadan. Dia kata tak selesai. Jadi saya keliru. Ambalat lah 18 tahun. Pulau Sebatik yang lama tak selesai, jadi Ambalat lah yang kamu selesai. Bila Jokowi balik ke Indonesia, lebih risau, media Indonesia sambut macam menang Piala Dunia. Sambut Jokowi. Dan CNN, banyak media Indonesia melaporkan berkenaan dengan Ambalat. Saya jadi keliru. Macam mana boleh selesai? Sebab apa? Ini belum nak buka lagi, biru sikit. Saudara, saya bukan menguruskan sekadar parti. Bilik tidur ruang tamu utama Anwar tu ibaratnya saya uruskan. Saya adalah orang wakil keluarga yang ketika Anwar dalam penjara, yang bertemu dengan Najib untuk rundingan kebajikan Anwar dalam penjara. Tapi itu nanti dulu. Yang saya nak cerita apa dia? Saudara tahu atau tidak, pada pilihan sebelum pilihan raya 2013, okey, 1 minit lagi sebelum pilihan raya 2013, ada kisah video Anwar. Dan video Anwar dirakamkan di Jakarta ketika itu. Dan ketika itu menjadi persoalan kita. Timbalan Presiden Indonesia ketika itu, Yusof Kala, terbang secara sulit bulan puasa waktu malam, jumpa dengan Najib, runding dengan Anwar. Adakah video itu menjadi ugutan kepada Jokowi ke atas Anwar? Saya tanya. Lepas tu barulah keluar kenyataan Kementerian Luar. Apa dia?
Oh, sempadan isu dia apa yang selesai? Dia kata sempadan darat tak selesai, tapi kita selesai 12 batu nautika laut. Jadi ambalat ni lagi jauh tak selesai. Saya cakap ini lagi gila punya kerja. Sempadan darat kau tak selesai, 12 batu nautika ni kau kira daripada lubang kubur siapa? Sempadan darat kau tak selesai, 12 batu nautika ni kau kira daripada lubang kubur siapa? Kan itu saudara, negara ni hancur. Saya sebut di Pekalan Cepa depan ribuan orang, akhirnya saya kena report polis. Polis datang rumah mak saya, polis datang sampai ceramah saya di Pulau Pinang, polis Bukit Aman tunggu, tanda tangan satu-satu. Saya dah ada warrant tangkap, tapi saya cakap dengan polis, saya takkan pergi. Kalau kamu tangkap saya pun, kamu takkan dapat kenyataan saya, sebab PDRM hutang saya satu. Hutang apa? Bulan Februari lepas saya dedahkan, ni jom ke gereja. Rakaman percakapan saya tak diambil lagi, kes tersebut tak disiasat. Saya dedah isu Hanayo report polis atas saya, cakap dia fitnah, saya fitnah dia. Polis buat kenyataan, ekoran fitnah yang dibuat Cikgu Bat, ini ekoran. TV3 utusan semua keluar. Saya ada keluarga, saya ada maruah, saya ada anak. Kamu cakap macam tu. Saya telefon OCPD, tuan, bila yang tuan dah siasat yang cakap saya fitnah ni? Mahkamah mana yang putus saya fitnah? Saya saman tuan sampai duit pencen pun tak ada nanti. Jangan kerana nak jilat kerajaan ini buat perangai macam tu. Saya pergi ke balai polis Sentul, IPD Sentul. Saya rakam percakapan saya bagi syarahan kepada polis tersebut, pengenalan Perlembagaan Malaysia 101. Sebab memang salah. Dah, okey. Saudara, memang salah. Tapi soal dia saya bagi tahu, 39 kali saya pernah kena tangkap polis. Kali terakhir ke-40 ni kalau saya kena tangkap demi pertahankan akidah anak bangsa, saya puas hati. Jadi saudara, rumusan kepada semua, bergembiralah. Kita dalam pasukan yang menang, kita sedang mendahului, tapi kita mesti buat gerak kerja turun ke bawah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah.